Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan pengajian kita pada pagi ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilayka baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu shay'in huwa kainun fi ilmika aw qad kana nuqaddimu ilayka baina aydina dhalika kullih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi al-aziz wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam siri pengajian kita di dalam kitab Marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita kekuatan untuk kita terus istiqamah dalam pengajian kita, sehinggalah kita dapat mengkhatamkan kitab yang kita pelajari ini sehingga ke akhirnya. Dah tak banyak dah. Maka alhamdulillah, ucapan tahniah pada tuan-tuan dan puan-puan yang terus istiqamah dalam siri pengajian kita. Walaupun mengambil masa yang agak lama untuk kita khatamkan kitab ini, tetapi insya-Allah kita akan dapat manfaat yang sangat banyak daripada pengajian kita ini, terutama dari para asatizah kita yang mengorbankan masa waktu mereka untuk mendaurahkan kitab ini kepada kita. Baik, kita terus pada hari ini membahaskan berkaitan satu bab yang berkaitan dengan bulan Ramadan, yang mana ia merupakan kewajipan bagi setiap Muslim yang cukup syarat-syaratnya, itulah dia zakat fitrah. Baik, boleh buka halaman 210, halaman kita ataupun pengajian kita pada hari ini di halaman 210. Zakat fitrah. Apa dia zakat fitrah? Maka di sini disebutkan zakat fitrah adalah mengeluarkan satu sok. Sok tu apa? Satu gantang dari makanan pokok. Makanan pokok ni makanan asasi yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim dan Muslimah pada akhir bulan Ramadan. Jadi kita faham zakat fitrah adalah seorang Muslim yang mana dia, nanti kita akan sebut, Muslim yang dapat padanya Ramadan dan Syawal. Orang yang hidup pada bulan Ramadan dan bulan Syawal, maka mendapat akhir Ramadan dan awal Syawal, maka dia diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Berapa kadarnya? Satu sok. Satu sok ni berapa? Satu gantang. Satu gantang berapa? 4 cupak. Satu gantang sama dengan 4 mud. Maka di sini apa dia disebutkan? Sebab dinamakannya dengan zakat fitrah adalah kerana zakat ini wajib dibayar ketika berbuka, yakni fitrah dari puasa bulan Ramadan.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitri tuhratun lis-shaim min ar-rafathi wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin. Baginda Nabi menyebutkan zakat fitrah adalah pembersih dari kotoran bagi orang yang berpuasa. Jadi antara jalan ataupun antara kamera ni asyik jatuh je. Okey. Baik, antara jalan untuk seseorang itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, membersihkan ataupun menambah lagi kualiti puasa yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan zakat fitrah. Bahkan zakat fitrah adalah kewajipan yang memang wajib untuk dikeluarkan. Jadi zakat ada dua. Yang pertama zakat harta, kita bahaskan dalam perbahasan yang lain dalam kitab fiqh. Satu lagi adalah zakat fitrah. Baik. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sauma ramadan mu'allaqun bainas samai wal ard la yurfa'u illa bi zakatil fitr. Ni satu targhib ataupun satu motivasi dan satu ancaman. Ingatan kepada kita, sesungguhnya puasa Ramadan berada di antara langit dan bumi. Maksudnya tak diterima lagi, melainkan apa? Tidak diterima kecuali dengan mengeluarkan zakat fitrah. Maka bagi orang-orang yang ingin diterima puasanya, yang ingin mendapat kebaikan dari puasanya, maka keluarkan zakat fitrah. Ni ingat, kadang-kadang kita lupa bila nak kena bayar zakat fitrah. Dah ingat, akhirnya terlupa. Maka kena ingat baik-baik. Hukum zakat fitrah. Hukum zakat fitrah adalah wajib, iaitu berdasarkan dalilnya Al-Quran. Yang pertama firman Allah, qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya telah beruntung bagi orang-orang yang mensucikan diri. Jadi dalam perbahasan zakat, kalau kita belajar bab zakat, maksud zakat itu an-nama ataupun an-numu, bertambah. Jadi orang yang bayar zakat fitrah, keluarkan zakat fitrah, bukan mengurangi harta, tapi dia sedang menambah hartanya. Macam mana pula menambah hartanya? Sedangkan kita semakin berkurang harta bila bayar zakat fitrah. Kita telah tambah keberkatan dalam harta kita. Kita telah tambah rahmat dalam kehidupan kita. Maka orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu adalah orang yang semakin diberkati kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadan 'ala an-nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir ala kulli hurrin aw 'abdin dhakarin aw untha minal muslimin. Sesungguhnya Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada seluruh manusia, iaitu membayar satu sa'. Berapa kadarnya? Kurang lebih 2.75 kilogram dari kurma, atau satu sa' dari gandum kepada setiap orang yang merdeka, atau budak laki-laki atau perempuan dari kaum muslimin. Jadi yang pertama dalil kewajiban zakat fitrah daripada Al-Quran, yang kedua daripada hadis, yang ketiga daripada ijma' ataupun disebutkan kesepakatan para ulama. Apa disebutkan oleh para ulama? Tengok, para ulama telah bersepakat bahawa zakat fitrah hukumnya adalah wajib dikeluarkan bagi seseorang yang telah memenuhi syarat kewajipan dalam mengeluarkannya. Adapun fatwa Al-Imam Ibn Lubban, ni ada pandangan lain menyebutkan hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah tak wajib. Ni bukan pandangan yang kita perpegang. Yang kita pegang di atas, wajib membayar zakat fitrah bagi yang hidup pada bulan Ramadan akhir dan juga awal bulan Syawal. Tengok, maka pendapatnya tidak terhitung kerana lemah dan bertentangan dengan ijma' ulama. Bila difardukan zakat fitrah? Di halaman 212, difardukan zakat fitrah pada tahun kedua Hijrah, 2 hari sebelum hari raya Aidul Fitri. Sebelum Aidul Fitri lebih kurang 2 hari,
maka kefarduan zakat fitrah difardukan. Kalau Ramadan itu difardukan pada tahun kedua hijrah juga, tapi pada bulan Sya'ban, maka pada bulan Ramadan kewajipan zakat fitrah pula difardukan. Bila waktu kita nak keluarkan zakat fitrah ni? Kalau kita tengok sekarang di masjid-masjid dah buka dah kaunter-kaunter zakat fitrah. Adakah kita dah boleh bayar sekarang ataupun tidak? Tengok, yang pertama para ulama sebut bila wajib untuk kita bayar zakat fitrah. Bila mana seseorang itu berada, yakni hidup pada sebahagian dari bulan Ramadan dan bulan Syawal. Jadi kewajipan itu datang bila mana kita dapat 2 bulan tersebut. Katalah pada 29 Ramadan. Contohnya katalah Ramadan 29 saja tahun ni. 29 Ramadan siang tu kita ada hidup. Kemudian malam tu masuk 1 Syawal kita hidup. Masuk saja 1 Syawal, maka ketika itu kita diwajibkan bayar zakat fitrah. Ataupun orang yang melahirkan. Orang melahirkan anaknya lahir pada petang 29 Ramadan, lepas asar. Kemudian masuk maghrib, maka dia telah diwajibkan untuk bayar zakat fitrah. Sebab apa? Dia hidup pada bulan Ramadan dan Syawal, walaupun sekejap. Jadi bila dia hidup pada waktu tu, maka ketika itu diwajibkan. Habis tu ustaz ni kita bayar awal, ada dekat sini. Ada dekat sini. Boleh ke bayar awal? Sedangkan Syawal tak masuk lagi, tak wajib lagi lah kita ni. Habis tu kita tak wajib lagi, kita bayar dulu. Dekat sini ada jawapannya. Baik. Batas kewajipan seseorang untuk mengeluarkan zakat adalah dari hari terakhir di bulan Ramadan sampai terbenamnya matahari pada malam Aidul Fitri. Batas kewajipan tu masuk bila? Daripada malam terakhir Ramadan, ataupun hari terakhir Ramadan, sampailah terbenamnya matahari 1 Syawal. Kenapa? Lepas je azan maghrib 1 Syawal, hari raya. Maksudnya masuk kedua Syawal, ketika itu dia sudah jadi waktu yang haram. Jadi waktu yang haram. Jadi qada lah kalau kita lambat bayar zakat fitrah. Jadi kena ambil perhatian, kena ingat, kalau yang isteri ni ingatkan suami-suami kita tu supaya membayar zakat fitrah untuk ahli keluarga. Tapi ada waktu fadilah, waktu yang utama, waktu yang paling baik. Bila waktu yang paling baik ni? Waktu yang utama dalam mengeluarkan zakat fitrah adalah pada hari raya, iaitu setelah terbit fajar dan sebelum melaksanakan solat sunat Aidul Fitri. Dan lebih afdal adalah zakat fitrah dikeluarkan setelah solat subuh. Paling baik pagi raya lepas sembahyang subuh. Itu paling baik. Tetapi mungkin ada kesibukan, mungkin kerana susah pula nanti, maka kita keluarkan awal, boleh tak? Boleh hukumnya. Jadi waktu fadilah, kalau katalah kita punya rumah dekat dengan masjid, ataupun memang ada dekat rumah kita orang yang fakir miskin untuk kita sedekahkan, maka ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad boleh kita lakukan sebagaimana yang paling utama. Waktu fadilah tu bila? Lepas sembahyang subuh pagi raya. Waktu jawaz, yang ketiga, waktu yang harus. Bila kita boleh bayar zakat fitrah? Masuk sahaja bulan Ramadan, kita sudah boleh membayar zakat fitrah. Tengok, diperbolehkan bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat fitrah dari hari pertama dalam bulan Ramadan, kecuali bagi seorang wali yang akan membayarkan zakat fitrah untuk anaknya yang belum baligh atau yang gila, maka tidak boleh dibayar dari hari pertama, akan tetapi wajib ditunda sampai setelah terbenamnya matahari pada malam Aidul Fitri. Hal ini jika zakat tersebut dikeluarkan dari harta mereka. Lain halnya jika akan membayarnya dengan harta sang wali, maka boleh dibayar dari hari pertama. Ini ada sedikit penjelasan daripada penulis. Bila waktu yang harus? Masuk saja bulan Ramadan, dah boleh bayar zakat fitrah. Tapi kalaulah kita ada anak yang belum baligh,
kita nak guna duit dia bayar zakat fitrah, harta duit anak tu sendiri untuk bayar zakat fitrah, boleh ke? Boleh, tapi tak boleh dibayar pada awal Ramadan. Kalau pakai duit anak, maka perlu dibayar pada, tengok dia kata apa, bila terbenamnya matahari pada malam Aidilfitri. Sebab apa? Sebab duit dia kita tak boleh gunakan melainkan bila dia dah wajib untuk bayar zakat. Jadi kita kena ingat, duit anak kita bukan boleh gunakan sesuka hati. Tengok, sampai nak bayar zakat fitrah pun bila dia dah wajib baru boleh guna. Kemudian disebutkan lagi apa, tapi kalaulah kita bayar pakai duit kita nak bayar pakai duit kita, duit anak kita tak guna, maka ketika itu tidak ada masalah. Boleh untuk dia yakni walinya bayar pada awal Ramadan sekalipun. Baik. Zakat fitrah tidak boleh dan tidak sah jika dikeluarkan sebelum masuknya bulan Ramadan. Ini menurut pandangan yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Jadi syaratnya kena masuk dulu Ramadan, barulah boleh dibayar zakat fitrah. Tengok dalam di situ ada kaedah, kullu haqqin maliyin ta'allaqa bisababain yajuzu taqdimuhu ala ahadihima la alaihima ma'an. Seluruh hak yang berhubungan dengan harta dan bergantung kepada dua sebab, maka boleh dilakukan setelah terdapatnya salah satu dari dua sebab, dan tidak boleh dilakukan jika dua sebabnya belum terjadi. Jadi dalam masalah zakat fitrah kena ada, yakni kena hidup pada bulan Ramadan dan Syawal. Ada dua. Jadi kalau dah bertemu dengan Ramadan, tak ada masalah untuk bayar zakat fitrah sebab ada satu daripada dua. Jadi masuknya Ramadan dah boleh bayar zakat fitrah. Ada waktu yang dinamakan waktu makruh. Bila waktu makruh mengeluarkan zakat fitrah? Yakni selepas sembahyang hari raya sampai sebelum terbenamnya matahari. Hukumnya kat situ adalah makruh. Melainkan kalaulah kita lewatkan, sebab apa? Sebab kita tunggu orang yang nak terima zakat tu. Itu tak ada masalah. Dan yang kelima, ada waktu yang haram untuk keluarkan zakat fitrah. Bila diharamkan untuk keluar zakat fitrah? Bila mana selepas terbenamnya matahari 1 Syawal. Yakni masuk ke 2 Syawal, maka hukumnya adalah haram. Kalau dia laksanakan tanpa uzur, berdosa dia melewat-lewatkan dan wajib untuk diqada. Tapi kalaulah kerana ada uzur, maka ketika itu dia boleh ditunda dan hukum zakatnya adalah qada, tetapi dia tidak berdosa. Contohnya orang yang belum sampai hartanya pada dia, tak dapat harta lagi, jadi dia tunggu dapat harta tu terus dibayar, maka ketika itu dibenarkan. Tapi macam kita ni duit banyak, maka bayarlah pada awal, jangan sampai jadi qada. Kalau kita ada kemudahan untuk lakukan pada pagi raya, maka silakan, alhamdulillah. Tapi ditakuti tak ada kesempatan waktu dan sebagainya, maka itu satu perkara yang merugikan. Baik. Syarat-syarat mengeluarkan zakat fitrah. Okey. Sekarang siapa ataupun orang yang nak keluarkan zakat fitrah, ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya, barulah dia boleh keluarkan ataupun barulah dia keluarkan zakat fitrah. Yang pertama, zakat fitrah wajib dikeluarkan bagi seseorang yang telah memenuhi 4 syarat ni. Kalau orang tak sempurna 4 syarat ni, maka dia taklah diwajibkan untuk keluarkan zakat fitrah. Yang pertama, yang nak keluarkan zakat fitrah mestilah orang yang Islam. Orang kafir keluarkan zakat fitrah tak sah lah. Tengok, cuma ada huraian sikit dalam masalah ni. Ni tambahan. Wajib bagi setiap Muslim untuk membayar zakat fitrah, dan penjabaran pelaksanaan dia, iaitu orang yang akan dikeluarkan zakatnya harus beragama Islam. Maksud harus adalah wajib. Adapun orang yang akan mengeluarkan zakat
yakni kerabatnya, maka tidak disyaratkan harus beragama Islam. Oh, macam mana tu? Tak faham lah ustaz. Tengok contoh. Jika sang anak kafir sedangkan ayahnya adalah seorang Muslim, maka wajib bagi anak tersebut mengeluarkan zakat ayahnya, dikarenakan ayahnya beragama Islam. Sebagaimana dia wajib memberi nafkahnya. Hal ini dengan syarat sang ayah tidak mampu untuk membayar zakat fitrah untuk dirinya sendiri. Sang anak dalam keadaan telah baligh, sang anak mampu memiliki wang atau beras untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi ayahnya. Jadi kalau orang yang dia itu seorang yang dia ayah dia miskin, dan dia tu tak beragama Islam, seorang tu, maka dia yang wajib Islam siapa? Orang yang nak dikeluarkan zakat untuknya. Orang yang nak dikeluarkan zakat untuknya. Tapi kalau orang yang keluarkan zakat untuk dia, mengeluarkan zakat, yang tu tidak wajib Islam. Jadi syarat pertama orang yang nak dikeluarkan zakat tu, yang empunya zakat fitrah tu, mesti seorang Muslim. Alhamdulillah. Yang kedua, merdeka atau hamba muba'ab. Ni dalam pembahagian hamba. Tak apa, kita ambil poin yang penting di sini, merdeka. Jadi wajib bagi orang yang merdeka ataupun dia hamba muba'ab untuk mengeluarkan zakat. Ada pun selain daripada hamba yang muba'ab, maka tak wajib untuk keluarkan zakat fitrah untuk dirinya. Tak apa, yang tu kita tak perlu syarahkan dalam masalah hamba ni. Yang penting kita kena tahu syarat pertama, dia seorang Muslim. Yang kedua, dia seorang merdeka. Jadi kita Muslim, Alhamdulillah. Yang kedua, merdeka. Adakah yang hamba dekat sini? Tak ada. Yang ketiga, keberadaan seseorang yang masih hidup pada sebahagian bulan Ramadan dan bulan Syawal. Syarat yang ketiga nak kena bayar zakat fitrah, orang tu dia hidup pada bulan Ramadan dan bulan Syawal. Jadi kalaulah seseorang yang dia meninggal pada bulan Ramadan, maka ketika itu dia tak wajib, ataupun ahli keluarga dia sendiri tak wajib untuk mengeluarkan zakat bagi dirinya. Ataupun anak yang lahir pada malam hari raya, lepas azan maghrib beranak lahir, adakah wajib buat zakat fitrah untuk anak tersebut? Tak wajib zakat fitrah untuk anak tersebut. Baik. Kemudian lain halnya jika seseorang berada pada sebahagian waktu di bulan Ramadan, akan tetapi dia tidak menemui sebahagian waktu pada bulan Syawal, seperti orang meninggal pada hari terakhir di bulan Ramadan sebelum terbenam matahari, maka tak wajib zakat fitrah. Ahli waris pun tak wajib untuk bayarkan. Ataupun seseorang yang tidak menemui bahagian di bulan Ramadan, akan tetapi dia menemui sebahagian di bulan Syawal. Contohnya apa? Bayi yang lahir lepas terbenamnya matahari 1 Syawal, maka tidak wajib bagi walinya untuk membayar zakat fitrahnya. Dia pada malam hari raya baru lahir, maka adakah kena bayar zakat fitrah? Tak wajib bayar zakat fitrah untuk diri bayi yang baru lahir tersebut. Kemudian dalam kitab Kanzur Raghibin disebutkan, tajibu bi awwali lailatil Eid fil Azhar was-sani bi tulu'i fajrihi wa thalithu bihima fatukhraju 'ala al-awwali 'amman mata ba'da al-ghurub duna man wulida ba'dahu wa la tukhraju 'ala al-akharin 'anil mayyit. Tu dalil tentang apa yang kita sebutkan tadi. Kemudian disebutkan, jika seorang ayah atau ibu ragu apakah sang bayi yang dilahirkan pada hari terakhir di bulan Ramadan tersebut lahir setelah terbenamnya matahari atau sebelumnya, maka dalam masalah ini tidak wajib bagi orang tuanya untuk membayar zakat. Sebab apa? Sebab syak. Tengok, walau syakka fil hudusi qabla al-ghurubi aw ba'dahu fala wujub kama huwa zahirun lisyak.
Jadi ada 4 sahaja syarat untuk menjadikan seseorang itu kena bayar zakat fitrah. Yang pertama, dia Muslim. Yang kedua, dia merdeka. Yang ketiga, dia hidup di bulan Syawal dan Ramadan. Yang keempat, memiliki makanan yang cukup untuk malam hari raya dan untuk hari raya. Jadi malam raya ada makan, pagi raya ada makan. Kalau malam raya pun tak ada, pagi raya pun tak ada, tak wajib zakat fitrah. Ada pun orang yang ada makanan. Di sini maksudnya makanan je. Jangan kata, Allah Ustaz, saya buku baju raya tak ada tahun ni. Sebab dah 2 tahun COVID. Jadi 2 tahun dah tak beli baju raya. Balik kampung pun tak boleh. Maka nak beli baju raya buat apa? Maka dia bukan syarat baju raya. Syarat ni ada punya makanan pada malam hari raya dan juga pada pagi raya. Baik. Syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah. Syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah iaitu harus, yakni mesti memiliki harta yang lebih dari 3 keperluannya. Bila seseorang tu wajib bayar zakat fitrah? Kalau dia ada harta yang lebih daripada 3 ni. Yang pertama, biaya hidupnya dan biaya hidup orang yang wajib diberi nafkah untuk sehari semalam. Itu yang pertama. Yang kedua, biaya untuk membayar hutang walaupun belum jatuh tempoh. Yang ketiga, biaya untuk gaji pembantu atau sewa rumah yang sesuai dengan kedudukannya. Apabila seseorang pada waktu hari raya dan malamnya tidak memiliki harta yang lebih dari 3 keperluan ni, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ukuran yang wajib dikeluarkan pada zakat fitrah, berapa kadar ni nak bayar zakat fitrah ni, berapa kadar? Adalah 1 sok bersamaan dengan 4 mud ataupun 4 cupak. Ukuran makanan asasi yang wajib dikeluarkan pada zakat fitrah adalah 1 sok untuk tiap-tiap orang, atau 4 mud, iaitu 4 cupaknya baginda Rasulullah sekitar 2.75 kilogram. 2.75 kilogram. Jadi daripada kaedah ni, dan siapa yang perlu bayar zakat fitrah? Kullu man talzamuhu nafaqatu ghairihi talzamuhu fitratuhu. Setiap orang yang wajib diberi nafkahnya, maka wajib pula untuk dibayar zakatnya. Ni, siapa yang kita wajib beri nafkah, wajib untuk kita bayar zakat. Yang pertama, ibu tiri. Jadi dari lafaz kaedah ni ada pengecualian. Maksudnya apa? Ada golongan-golongan yang kita tak wajib nafkah. Tapi wajib, ada golongan-golongan yang kita tak kita bagi nafkah, tapi kita tak wajib bayar zakat fitrah. Kaedah ni, siapa yang kita wajib bagi nafkah, kita wajib bagi zakat fitrah. Tapi ada pengecualian. Contoh apa? Yang pertama, ibu tiri. Ibu tiri apa? Isteri kepada ayah kita. Tapi ni bukan mak kita. Mungkin ayah kita kahwin lain ke. Maka ibu tiri kita, tengok, wajib bagi anak untuk memberi nafkah kepada isteri ayahnya, yakni ibu tiri kita, jika dia memiliki kemampuan, kalau kita ada duit. Akan tetapi tidak wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Tapi zakat fitrah ibu tiri bayar sendiri. Kalau ikut tadi kita kata, siapa yang dia wajib nafkahi, dia wajib bayar zakat fitrah untuk dia. Tapi tidak dalam beberapa keadaan. Yang pertama yang tu. Yang kedua, hamba sahaya yang kafir. Hamba sahaya yang kafir, wajib bagi tuannya untuk menafkahi hamba tersebut, akan tetapi tidak wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Sebab apa? Sebab dia kafir. Yang ketiga, kerabat dekat yang kafir. Sama juga, kita wajib nafkahi dia walaupun dia tidak Islam, tetapi tak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya. Yang keempat, isteri yang kafir. Wajib bagi suami untuk menafkahinya, akan tetapi tidak wajib baginya mengeluarkan zakat fitrah.
Mereka semua wajib diberi nafkah, akan tetapi tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Jadi dalam kaedah lain tadi kita kata semua yang tidak diwajib, semua yang wajib kita nafkah, wajib kita zakatkan fitrah, zakat fitrah untuk keluarkan zakat fitrah mereka. Dan kemudian kaedah yang lain sebut setiap kullu man la talzamuhu nafaqatu ghairihi la talzamuhu fitratuhu, setiap yang tidak mesti nafkah bagi yang lainnya maka la talzamuhu fitratuhu. Maksudnya apa? Setiap orang yang tidak wajib diberi nafkah maka tak wajiblah kita keluarkan zakat fitrah dia. Siapa yang kita tak nafkahi, tak payahlah kita bayar zakat fitrah dia, melainkan dalam satu keadaan. Apa dia? Seorang hamba yang melarikan diri dari tuannya. Seorang hamba dia lari dari tuan dia, maka wajib tak kita bayar dia nafkah? Tak wajib kita nafkah kehidupannya, tapi wajib kita keluarkan zakat fitrahnya. Baik. Kemudian di situ ada masalah. Maksudnya tadi kita sebut orang kena bayar zakat fitrah berapa kadarnya? Setiap orang membayar satu gantang, satu sok. Berapa kadarnya? 2.75 kilogram daripada makanan asasi. Maksudnya apa? Kalau orang keluarkan kurang daripada satu gantang, maka tak sahlah pengeluaran zakat fitrah tersebut. Tapi ada yang mana dikecualikan. Ada 4 masalah disebutkan di sini. Walaupun dikeluarkan zakat itu kurang daripada satu gantang, hukum zakat yang dikeluarkan adalah sah. Jadi kita baca sambil sekali lalu je. Siapa golongan-golongan ni? Jika yang pertama, kalau orang tu tak memiliki beras kecuali hanya setengah sok atau kurang darinya, maka tetap dikeluarkan zakatnya dan sah untuk zakat fitrah. Ataupun budak atau yakni hamba yang setengahnya, yakni hamba mukatab dipanggil ni, hamba mukatab. Hamba mukatab ni apa? Hamba yang diberikan ataupun disebutkan akan dibebaskan kalau dia bayar. Okay, kalau awak bayar, awak akan jadi bebas. Maka dia pun boleh mengeluarkan kurang dari satu sok. Kemudian yang ketiga, hamba yang dimiliki oleh 2 orang dan salah satu dari pemiliknya tidak mengeluarkan zakat fitrahnya, maka boleh bagi pemilik hamba yang mengeluarkan zakatnya untuk mengeluarkan ukuran kurang dari satu sok. Yang keempat, hamba muba'ad, yakni tadi kita dah sebut dah, hamba yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Okey. Tak apa, yang dalam masalah tu mungkin tak perlu kita streskan sangat. Baik, seseorang, faedah 2, terus ke faedah 2. Seseorang yang wajib didahulukan tatkala mengeluarkan zakat fitrah. Okey. Sekarang ni katalah kita ada duit, ada beras tapi tak mencukupi sangat. Maka kita tak boleh nak bayar semua. Jadi siapa yang kita kena dahulukan? Jika zakat fitrah yang dimiliki oleh seseorang tidak cukup untuk seluruh keluarganya, tak ada kemampuan nak bagi semua, yang wajib dikeluarkan zakat fitrahnya, maka wajib baginya untuk mendahulukan pertama diri sendiri. Bayar untuk diri sendiri dulu. Ibda' binafsika fatasaddaq 'alaiha fa in fadala syai'un fali ahlika fa in fadala an ahlika syai'un falidhil qarabatika. Mulailah dalam mengeluarkan zakat fitrah untuk dirimu dan sedekahkanlah, niatkanlah untuk dirimu, dan jika terdapat kelebihan maka untuk isterimu, dan jika masih terdapat kelebihan maka untuk kerabatmu. Dan jika zakat fitrah tersebut dikeluarkan untuk isterinya terlebih dahulu,
sebelum dirinya, maka dia berdosa dan tetap jatuh, yakni sah untuk diri. Kalaulah dia ada untuk seorang je, tapi dia bayar zakat fitrah isterinya dulu, maka berdosa hukumnya, sebab dia tidak mengeluarkan kewajipan untuk dirinya dahulu. Dan bayaran zakat tersebut tak jadi pun sebenarnya untuk diri isterinya, tetap jadi untuk dirinya. Kalau ada lebih, kalau kita ada lebih, kita nak dahulukan siapa pula? Maka isteri kita. Kerana kewajipan untuk memberi nafkah kepada isteri mesti diutamakan. Mesti diutamakan sebelum orang tuanya dan anaknya. Yang ketiga, anaknya yang belum baligh, dan dalil kewajipan untuk memberi nafkahnya adalah berdasarkan Al-Quran dan ijma'. Yang keempat, ayahnya atau datuknya meskipun dari jalur ibu. Yang keempat, ayah atau datuk. Yang kelima, ibunya. Yang keenam, anaknya yang telah baligh, iaitu yang telah memiliki kemampuan untuk mengeluarkannya, yang disebabkan kerana dia tidak memiliki penghasilan, yang tidak memiliki kemampuan kerana sakit atau gila, kerana sibuk menuntut ilmu. Jadi anak yang telah baligh tapi tak ada kemampuan untuk keluar zakat, maka kita boleh keluarkan zakat. Adapun kalau anak tersebut dah baligh dan ada kemampuan, dia kena keluarkan sendiri. Dia kena keluarkan sendiri zakatnya. Maka dalam masalah ni ada satu faedah disebutkan. Tengok halaman 221. Dari perbahasan di atas, maka dapat diketahui bahawa ayah diutamakan daripada ibu dalam masalah zakat fitrah. Lain halnya dalam bab memberi nafkah, maka ibu lebih didahulukan. Dalam bab mentaati, maka taati ibu lebih diutamakan. Ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i, dalam masalah zakat fitrah, ayah lebih dahulu daripada mak. Tapi dalam bab nafkah, mak dahulu daripada ayah. Sekarang kita masuk lagi ke satu bab, iaitu jenis-jenis makanan yang diwajibkan. Apa makanan yang perlu kita keluarkan untuk zakat fitrah ni? Maka makanan yang kita keluarkan adalah makanan asasi di satu tempat. Maka kadar, kalau kita bayar pakai wang pun ikut kadar makanan tersebut. Jadi macam negara kita ni, yang kita keluarkan adalah beras. Bukan gandum pula. Kalau gandum mahal lagi lah, kan? Baik, perincian jenis makanan yang digunakan sebagai zakat fitrah dijelaskan oleh ulama dalam syair. Billahi sal syaikha dhi ramzin haka mathalan an fawri tarki zakatil fitri law jahila hurufun awwaliha ja'at murattabatan asma'u quti zakatil fitri law aqala. Huruf permulaan lafaz pada syair di atas menunjukkan beberapa jenis. Yang pertama, gandum. Yang kedua, sultun. Yang ketiga, syairun. Syair tu gandum juga. Tu jenis-jenis tu. Jenis-jenis gandum. Yang ketiga, keempat, zurrah, jagung. Yang kelima, ruzun. Ni kita pakai ruzun. Yang keenam, humus. Humus ni macam kacang kuda kalau saya tak salah. Yang ketujuh, mashi. Yang ke-8, adas. Adas ni jenis-jenis kacang juga. Yang ke-9, ful. Kacang juga, kacang ful. Yang ke-10, tamrun. Tamar. Yang ke-11, zabib. Yang ke-12, aqid. Yang ke-13, labnun. Yang ke-14, jubnun, kecu. Baik, sedikit penjelasan tentang
sedikit penjelasan tentang tingkatan jenis makanan asasi yang digunakan sebagai zakat fitrah. Jadi disebutkan apa? Boleh bagi seseorang yang untuk mengeluarkan tingkatan jenis makanan asasi yang lebih tinggi dari jenis makanan yang terdapat di daerahnya. Jadi kalau orang nak bayar yang lebih mahal, maka boleh. Contoh, jika makanan asasi masyarakat di daerah sekitarnya adalah beras, maka dia boleh mengeluarkan gandum. Adapun jika makanan asasinya adalah gandum, kemudian dia akan mengeluarkan beras, maka hukumnya tak boleh. Kita boleh bayar lebih tinggi, tapi tak boleh bayar lebih rendah. Tingkatan utama pada jenis makanan asasi yang dijadikan sebagai zakat fitrah adalah berpedoman pada jenis yang lebih banyak digunakan sebagai makanan asas. Macam mana nak tentukan? Contohnya kalau ada negara, beras pun makan, gandum pun ya, kacang pun makan, susu pun ya. Maka tengok apa yang menjadi kemestian bagi setiap rumah tu ada. Maka itulah yang dijadikan sebagai makanan asasi. Contoh macam negara Arab, walaupun dia ada nasi, tapi memang mereka menjadi rutin makan roti. Nasi ini lebih kepada orang bukan Arab yang berada di tempat tu. Bahkan harga roti lebih murah daripada nasi. Kerana roti menjadi makanan untuk semua orang. Jadi harganya rendah. Baik. Boleh bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dari suatu jenis makanan pokok, yakni makanan asas. Sedangkan untuk keluarganya dia mengeluarkan dari jenis tingkatan yang lebih utama. Boleh. Suami mengeluarkan beras sebagai zakat untuk dirinya, sedangkan isteri dan anaknya dia keluarkan gandum. Tak ada masalah. Jadi macam negara kita sekarang ni kan buat tingkatan jenis beras pula. Kalau di Selangor 7, 14, 21. Jadi kita makan memang yang biasa, kita bayar 7. Tapi untuk isteri anak, tanggungan nafkah mak kita semua, kita bayar 14. Boleh. Makanan pokok, yakni makanan asas yang dikeluarkan sebagai zakat fitrah, disyaratkan jenis harus sama. Contohnya apa? Zaid mengeluarkan zakat fitrahnya kepada bakar, dan zakat fitrah yang dikeluarkan oleh Zaid adalah berupa setengah sok dari beras dan setengah sok lagi daripada gandum. Maka zakat yang dikeluarkan oleh Zaid adalah tidak sah kerana berbeza jenis. Jadi kalau kita nak bayar, kena bayar semua tu jenis sama. Tak boleh separuh beras, separuh gandum, separuh kacang. Tak boleh. Maka kena terus semuanya dikeluarkan sekali daripada jenis yang sama. Tapi kalaulah berbeza dari sudut kualiti, dia kata lain perbezaan tersebut dari segi kualiti, maka hukumnya sah. Contoh, Zaid mengeluarkan zakat fitrahnya kepada bakar, dan zakat fitrah yang dikeluarkan oleh Zaid adalah berupa setengah sok gantang dari beras yang kualitinya super. Ini baguslah. Kemudian setengah sok lagi dari jenis beras yang kualitinya menengah, yakni yang sederhana. Jadi sah kita keluarkan zakat. Kerana apa? Dari jenis yang sama. Baik. Jika di daerahnya terdapat beberapa jenis makanan asasi, kalau kat tempat kita tu banyak makanan asasi, maka jenis makanan yang wajib dijadikan sebagai zakat fitrah adalah yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Tu. Dan jika semua jenis tersebut tingkatannya adalah sama, maka boleh baginya memilih salah satu dari jenis makanan tersebut untuk dijadikan zakat fitrah, dan lebih utama adalah mengeluarkannya dengan merek. Itu saya tak pasti, mungkin ada tertinggal ejaan, dengan mereka mungkin, Wallahualam, dan kualiti yang terbaik. Jadi macam ni lah. Macam sekarang di negara kita ni ada 3 jenis pula. Beras biasa, beras wangi, beras basmati dan sebagainya. Maka
kita keluarkan yang terbaik, itu lebih baik. Tapi kalau orang keluarkan yang biasa, tak ada masalah. Kerana dia mengikut keadaan setempat. Dia mengikut keadaan setempat. Yang terakhir kita sebutkan, jika keluarganya yang wajib dikeluarkan zakat fitrah berada di daerah yang berbeza dengan daerahnya, maka zakat yang wajib dikeluarkan untuk keluarganya adalah dari jenis makanan yang terdapat di daerah tempat keluarganya tinggal. Jadi katalah kita nak bayar zakat fitrah keluarga kita duduk Australia. Duduk Australia. Jadi kita nak bayar zakat ni ikut zakat kita ke zakat yang di Australia, maka kita keluarkan ikut zakat keluarga kita duduk. Maka kalau dia zakat di gandumlah bayaran zakatnya. Tengok, jika sang suami berada di negara Yaman, yang mana makanan asasnya adalah gandum, sedangkan isteri dan anaknya berada di negara Indonesia, yang mana makanan asasinya adalah beras, maka wajib bagi suami untuk memberi nafkah kepada isteri dan anaknya agar mereka dapat membeli beras untuk mengeluarkan zakat fitrah di Indonesia. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat sebahagian ulama, disesuaikan dengan jenis makanan pokok yang terdapat di daerah seseorang yang wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Jadi itu dalam permasalahan kalaulah berbeza keluarga kita duduk tempat lain, kita duduk tempat lain, maka kita memberi kepada mereka mengeluarkan zakat ikut keadaan setempat mereka. Bayar zakat beras. Kalau kita zakat gandum. Jadi kalau kita pula beras, mereka gandum, kita kena bayarkan zakat gandum pada mereka. Golongan yang berhak menerima zakat, insya-Allah nanti kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Jadi insya-Allah saya rasa dalam 2 atau 3 pertemuan lagi akan khatamlah pengajian kita ini, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita amalkan. Dan sebenarnya kalau kita dapat khatamkan kitab Marhaban Ya Ramadan ni, kita dah membaca kitab-kitab besar dalam perbahasan bab puasa dan zakat fitrah, i'tikaf, solat witir, tarawih di dalam kitab-kitab besar dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita kefahaman. Dan kalau dalam pengajian dulu di Mesir, Syekh selalu sebut biqadri ma nusri' biqadri ma nuraja'. Kadar lajunya kita baca, kadar tu kita kena kuatkan juga ulang kaji kita. Tak cukup semata-mata dengar pengajian lepas tu tutup buku, tahun depan buka balik, maka dia tidak akan dapat kekal dalam ingatan kita. Kena banyak mengulang, kena banyak baca, sampaikan pada orang, kita akan ingat. Jadi saya rasa cukup dahulu sekadar itu, kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul asr.